Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin Waalaikumsalam. wa bihi nasta'in yawaddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi petang ni untuk tajuk kita yang seterusnya di bawah kuliah yang keempat, iaitu tentang hukum taklifi yang ketiga. Hukum taklifi yang ketiga iaitu haram. Kita dah bincang wajib dan kita dah bincang sunat. Dah. Haram adalah haram adalah satu tuntutan talabul tauqi, iaitu satu tuntutan supaya meninggalkan, iaitu supaya manusia tidak berbuat sesuatu yang yang dirasa nak buat, iaitu larangan yang membebankan supaya meninggalkan sesuatu. Sama ada larangan itu pada perbuatan, maksudnya jangan buat maksiat, jangan buat dosa, jangan mencuri, jangan berzina. Itu larangan pada perbuatan. Ataupun larangan pada perkataan, jangan mengumpat, jangan memaki, jangan jadi batu api, duduk kat Facebook tu ni membatu api supaya bergaduh dan sebagainya. So itu semua adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ataupun yang haram tu di hati, perasaan hasad, dengki, dendam, nak buat jahat, perasaan tu nak buat. So sesuatu itu adalah haram, sekiranya dia laksanakan. Ataupun haram berkait dengan benda seperti arak kita pergi minum, babi kita pergi sembelih, najis kita pergi berjual beli, urusan dengannya, maka semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi perbuatan yang haram ni hendaklah dijauhi. Sebab itu dalam hukum fiqh kita letakkan dia sebagai sesuatu tuntutan. Tuntutan supaya meninggalkan. Jangan buat. Tuntutan supaya kita tidak lakukan. Sebab apa? Sebab jika dilakukan akan menghasilkan dosa. Dan jika tidak dilakukan akan mendapat pahala. Betul ke dapat pahala? Ya, betul. Dapat pahala. Siapa yang apa ni, yang tidak buat akan dapat pahala. Okey, mana tak gerak. Okey, nanti jap. Awak saya tak gerak. Okey, haram. So perbuatan yang haram tadi, yang tak buat tadi, katakan dia tak buat. Contohnya dia tak bercuri, dia tak berzina, dapat pahala ke? Contohnya dia kata, oh saya sejak hari ni saya tak pernah mencuri. Dapat pahala tak? Dapat, dapat. Sebab ada satu hadis yang seorang sahabat dia bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, jika seorang itu dia semayang, dia puasa dapat pahala, adakah seseorang itu jika dia tidak buat apa yang dilarang buat, dia tak buat, adakah dia dapat pahala? Rasulullah kata ya. Ya. Maksudnya selama hidup kita tak pernah buat dosa, kita tak pernah berzina, tak pernah mengumpat, memaki, tak pernah minum arak, tak pernah makan babi, insya-Allah kita akan dapat pahala. Cuma banyak mana tak tahulah itu kuasa Allah. Okey. Okey. Setiap dari segi najis, najis dia adalah satu bentuk yang lah. Setiap najis itu adalah haram, tapi bukan semua yang haram itu najis. Okey, najis ni haram apa? Jangan haram buang air besar pula, sebab itu apa panggil fitrah manusia lah. Yang haram pada najis adalah berjual beli dengan najis. Sebagai contoh, saya nak jual najis ni, apa hukum dia? Tak sah. Hukum jual beli najis tak sah. So bagaimana hukum orang yang jual tahi lembu untuk buat baju, kan? Kan ada berlaku kat kampung-kampung jual tahi kambing, tahi lembu, tahi itik, kan? Kalau tak salah saya, kalau tahi itik anda tanam pokok cili, cili tu pedas. Tak tahulah, ni ketua orang tua lah. Kalau jadi tu betul lah tu, kalau tak jadi tak betul lah tu. Apabila kita jual najis, kalau ikut mazhab Hanafi, Hanafi diharuskan jual najis, tapi dengan syarat jangan sebut najis, sebut baja. Saya jual lah baja ini kepada anda sebanyak RM10. Itu sah. Tapi kalau kita sebut, saya jual lah tahi kambing ni dengan harga RM10. Kalau ikut Imam Syafi'i tak sah. Sebab dia sebut najis. Dan najis adalah sesuatu yang haram untuk dibeli, untuk diusniagakan.
Tetapi bukan semua yang haram itu najis. Tak mestilah yang haram itu najis. Ada pun yang bukan haram itu najis. Tidak. Contoh apa dia? Contoh harta orang lain. Kita jual buah tembikai. Ni tembikai murah-murah. Siapa nak beli? Ni tembikai tu rupanya tembikai orang lain. Dia curi. Dia pergi potong pagi-pagi ataupun buah apa itu musim durian. Dia pergi ambil durian orang. Dia pergi jual kat pasar. So haram juga jual durian. Itu durian orang lain. Ataupun tembikai orang lain. Okey. Jadi hukum najis ni kita boleh bagi pada dua, iaitu najis hukmi dan najis aini. Apa maksud najis hukmi? Iaitu najis pada hukum. Pada hukum. Contohnya adalah, saya bagi contoh sini orang kafir. Orang kafir, pada hukum dia, tubuh dia itu najis. Pada hukum, bukan pada diri dia. Kadang orang kafir ni, walaupun dia kafir, wangi pada kita orang Islam tak. Kalau ada kuliah ni, kadang selisih dengan orang kafir, wow, wangi. Dia pakai perfume, dia pakai sabun yang mahal je. Selisih dengan orang Islam kita, bau apa ni? Bau tak mandi 10 hari. Kadang baju yang seminggu lepas ni, tak basuh lagi pun ada. Tak? Dia bukan pada busuk itu, tapi haji hukum ni pada hukum dia. Sebab itu, orang kafir jika dia masuk Islam, dia dikendaki mandi kan. Kalau anda baca bagi mu'allaf, siapa yang masuk Islam selepas apabila dia nak melafazkan tu, kemudian hendaklah dia mandi wajib, mandi wajib, iaitu mandi masuk Islam. Tak? Kerana membersihkan secara hukmi ni apa nak kata, secara filosofi kalau kita kata, dia membersihkan diri dia daripada najis-najis dia sebelum ni yang mungkin dia tak basuh elok kan. Jadi kita bersihkan sekaligus lah. Tetapi ini bukan bermaksud badan dia tu najis. Lain pula. Contohnya pernah ada pelajar tanya saya dulu, apa hukum jika dia dah ambil wuduk, dia pun disentuh oleh orang bukan Islam. Contohnya floor mat dia tepuk bahu dia. Kau dah sembahyang belum? Kan? Acong katakan tepuk bahu dia. Habis batal sembahyang kau ni sentuh. Kau ni dah lah najis. Tidaklah. So tidak najis. Tidaklah najis secara fizikal. Bukanlah dia najis secara aini. Aini ni secara ain lah. Ain tu benda tu. Dia bukan pada benda tu. Bukan tahi. Kalau kita tahi, wuzuk ataupun apa kata, zat ataupun bentuk ataupun benda najis tu najis tahi lah. Najis lah kan. Babi. Batang tubuh babi tu babi lah, najis lah. Tetapi orang kafir ni tidak. Bukanlah tubuh dia tu najis. Tapi pada hukum saja. So tidaklah batal wuduk. Even kalau anda terpijak najis pun tak batal wuduk kan. Kalau anda berjalan-jalan, jalan-jalan nak pergi masjid, katakan daripada Desa Siwak Aman Damai tu berjalan nak pergi ke masjid sembahyang Jumaat. Sampai bawah pokok dekat Harapan tu terpijak tahi. Rupanya ada budak mana kan daripada Harapan kan ni. Nak buang air besar situ tak tahan, anda terpijak. So batal ke wuduk? Tidak, tak batal. Basuh sajalah. Walaupun tahi itu baru lagi 20 minit yang lalu. Kan, dia tak batal wuduk. So najis dia tidak membatalkan wuduk. Melainkan najis tuan punya badan tu sendiri. Iaitu sebab keluar sesuatu daripada dua anggota badan yang bawah tu. Tak? Okay, so haram ni kita boleh bagi kepada haram li zatih dengan haram li ghairih. Haram li zatih bermaksud haram pada zat, pada zat. Itu pada benda itu, pada perkara itu. Contohnya mencuri. Mencuri hukum dia lagu mana pun dia haram. Kita panggil haram li zatih pada zat. Berzina macam mana pun haram. Dia tak ada keadaan mencuri, keadaan ada masa mencuri boleh, ada masa mencuri tak boleh. Tak ada kan, dia haram. Begitu juga pada hukum kahwin mahram. Kahwin mahram ialah kahwin dengan, ni contoh sajalah, mungkin anda cari contoh lain pun banyak lagi kan. Kahwin dengan adik-beradik, mahram. Ataupun ayah kahwin dengan anak, mak kahwin dengan anak. So haram. Dia tak mungkin akan jadi boleh. Sebab itu kita panggil haram pada zat. Tapi ada pula orang tanya, habis hukum isteri curi duit suami? Kan, suami yang kedekut, tak hidung masing, nah bagi RM10. Kau pergilah beli ikan, sayur, ketam, beras 20 kilo, RM20. Mana cukup tak? So kalau suami yang tak hidung masing ni, isteri curi duit suami dia. Boleh tak?
Kat situ bukan nak kata mencuri itu boleh. Tapi mencuri duit dia sebenarnya sebab bagi isteri dalam duit suami ada nafkah isteri. Kan? Suami dia dia wajib tanggung nafkah kepada isteri dia. Jadi jika suami kedekut, isteri boleh diharuskan mencuri duit suaminya dengan kadar yang memadai untuk dia makan. Jangan pula pergi curi duit suami, lepas pergi pasar, pergi curi apa? 1,000. Sebab nak pergi pasar je. Padahal dia boleh ambil 100 atau 200 saja, dia pergi ambil 1,000. Itu salah lah. Tapi ambil sekadar tu diharuskan. Itu haram li zatih, iaitu haram pada asal. Pada asal. Yang kedua adalah haram li warid. Haram kerana benda lain. Kerana sebab yang lain. Li ni kerana wairihi sebab yang lain. Iaitu seperti contoh solat dengan kain curi. Solat itu satu perintah ataupun satu perbuatan yang kita buat kerana diperintah oleh Allah, tetapi ada perkara lain iaitu menggunakan kain curi. Jadi apa hukum solat dengan kain curi ni? Sah ke tak sah? Sah. Sah. Bukan saya nak kata sah mencuri. Tidak. Solat tu sah. Tapi mencuri tu dosa. Boleh ke kalau ada orang tanya kan? Boleh ke? Sah tapi berdosa. Yalah boleh sebab dia dua benda yang berasingan. Solat adalah satu ibadat berasingan. Kain curi adalah satu perbuatan yang berasingan. Cuma dia gabung, dia gunakan kain tu untuk solat. Dari segi hukum fiqh, kita kata solat tu sah. Dari segi pahala, wallahu a'lam. Kita serah pada Allah SWT lah. Sebab itu dalam fiqh ni kita tak bincang pahala. Kita bincang ataupun kita bincang dosa tapi kita tak bincang banyak mana dosa. Kita bincang pahala tapi kita tak bincang banyak pahala ataupun boleh dapat tak. Sebab itu dari segi fiqh kita bincang yang zahir. Yang zahir jika seorang itu sembahyang, dia ambil air sembahyang, berwuduk, kemudian dia tutup aurat, dia menghadap kiblat, dia sembahyang dengan cukup rukun dan syarat sahnya, maka kita hukumkan solat dia sah. Dia sah. Tapi kalau solat dia dengan baju curi, kain curi, yang tu kita tak tahulah. Maksudnya hukum tu, kalau kita tak tahu, kita tak boleh hukum dengan solat. Sebab dia satu sifat yang lain. Tapi mencuri itu tetap haram. Itu kita kata haram di ghairi. So solatnya sah, mencurinya berdosa. Tapi janganlah curi pula untuk solat. Tengok dekat ampayan dekat desa, ada kain pelekat baru hari ni, baru keluar kedai ni. Jom kita curi sebab solat. Tengok curi. So dia kata sebab solat sah. Memanglah sah tapi tak tahu pahala banyak mana. Kata solat sah tapi tak ada pahala. Kan? So tak perlulah, janganlah mencuri dah. Itu. Okey, yang kedua puasa wisal, iaitu puasa yang berterusan tanpa berbuka. Puasa wisal ni dia tak berbuka. So tak ada lah dalam ajaran Islam. So haram ni ialah kerana dia tak berbuka. Puasa tu okey. Puasa okey kan? Saya puasa sunat hari ni kalau tak tiba tak berbuka. Itu yang menjadi dia haram kerana sebab itu. Okey, seterusnya makruh. Okey, makruh ialah talabut tarki ghairu jazim. Itu satu tuntutan supaya meninggalkan, supaya umat Islam jangan buat, jangan berbuat sesuatu tetapi dengan larangan yang ringan, larangan yang ringan. Maksudnya siapa yang buat dicela, ditegur dan sebagainya. Tetapi siapa yang tidak buat dipuji, dipuji. Tetapi tidaklah diberi implikasi dosa, tak ada. Dia macam akan tersunat lah, tapi dia dipandang tak elok, dipandang tak elok lah, dicela lah, kita kata dicela lah. Makruh ni dalam bahasa Arabnya disebut sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. So janganlah kita kata dibenci je, so bolehlah buat. So elak baik, lebih baik dielakkan. Dan Imam Hanafi dia bahagikan makruh ni kepada dua, iaitu makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih ni, tanzih masuk membersihkan. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam makruh, tujuan dia adalah supaya manusia tak buat dengan harapan dia dapat membersihkan manusia daripada sesuatu yang Allah tak suka. Contohnya makan betai. Tak Allah saja tak suka lah, mungkin ganggu
mengganggu orang awam. Tak, sebab kalau makan petai, solat sebelah ataupun pergi toilet, buang air kecil, kalau dia tak flush elok-elok, memang wangi sewangi-wanginya lah. Tak. Kecuali kalau dia pandai gosok gigi, dia guna apa, listrik dan sebagainya, itu baguslah. Yang kedua, makruh tahrim, makruh yang hampir-hampir membawa kepada perbuatan yang hukum yang haram. Contohnya ialah dengan memakai sutera bagi lelaki. Kita kalau mazhab Maliki sebenarnya, mazhab Syafi'i sebenarnya pakai sutera ni ataupun barang kemas bagi lelaki ni sebenarnya haram dah. Barang kemas maksudnya barang perhiasan emas lah maksud saya ni. Haram dah. Tapi bagi Hanafi dia letak di bawah makruh tahrim. So seboleh-bolehnya janganlah dilakukan. Itu makruh. Dan makruh ni dia bukan lawan pada sunat. Jadi bukan bermaksud contohnya kita tak buat sunat. Contohnya hari ni katakan sunat sebelum subuh kita tak buat. Adakah bermaksud kita telah melakukan makruh? Tidak. Tidak. Dia bukan lawan. So tiada apa-apa. Buat tak ada apa-apa. Cuma dicelalah. Contohnya tidak melakukan sunat ba'diyah, tidak senyum. Tapi tidak senyum katakanlah dia kata tak. Seorang itu di hari itu dia tak senyum. Dia hari sedih dia. Tak. Adakah makruh? Tidak. Tidak. Tetapi kalau seorang tu dalam hidup dia tak pernah senyum. Orang jumpa dia tak pernah senyum. Ni mungkin orang yang tak ada apa expression pada dia tak. Bagi saya ini mungkin kita boleh kata makruh lah. Sebab senyumlah sekali-sekala tak. Janganlah asam selalu. Sebab ni dari satu sudut ialah sunat. Tak, sedekah. Kan? Tidak pergi umrah. Tidak pergi umrah. Dia umrah ni wajib. Tak, umrah ni dari segi Syafi'i sekali tu wajib. Tak. Tapi katakan dia pergi dah yang wajib, lepas tu dia tak pergi. Padahal duit banyak contohnya. Untung saya setahun berjuta-juta. Tapi kedekut. So, yang ni apa ni? Makruh. Ataupun dia banyak duit, tapi tak pernah sedekah. Kedekut, tak hijau masing. So, yang ni pun kita akan hukumkan dia sebagai makruh, iaitu satu perbuatan yang dicela. Ataupun contohnya dia datang rumah kita, tetamu, tapi dia tak bawa buah tangan. Padahal dia kaya. Makasih ya. Padahal dia kaya. Jadi kita kata orang macam ni makruh. Nampak tak? Makruh ni adalah sesuatu yang kalau sekali-sekala buat dah, jangan tak buat. Dalam keadaan dia mampu lah, no? Kalau boleh dia buat. Yang kelima adalah harus. Harus bermaksud seseorang tu diberi pilihan. Sama ada dia nak buat ataupun tak mahu buat. Diberi pilihan. So ada setengah ulama bila dia bincang hukum harus ni, dia tidak meletakkannya di bawah hukum taklifi. Kenapa? Kerana harus ni dia tidak termasuk dalam tuntutan. Kan kata hukum taklifi adalah hukum yang bersifat beban. Tak, yang saya cerita semalam lagi. Hukum yang bersifat tuntutan ke atas manusia supaya buat ataupun supaya tinggal. Tetapi harus tak ada. Dia bukan adakah contohnya makan tengah hari kan? Hukum dia harus kita nak makan, tak makan. So adakah kita dituntut makan? Melainkan kita lapar. Ataupun kalau kita tak makan, kita mati. Ataupun kita tak makan, kita solat tak khusyuk. Ataupun kita tak makan, kita belajar, kita tak konsentrate. Kat situ hukum dia sunat makan supaya anda konsentrate. Ada juga orang tidur kan, tidur dalam keadaan lapar. Harus kat situ dia kena makan juga supaya anda sihat. Sebab tu hukum harus ni adalah hukum yang apa nak kata, hukum yang neutral, yang tak ada apa. Orang tu buat tak ada apa. Sebab tu biasanya anda jumpa dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dia guna perkataan la junaha. La junaha bermaksud tidak ada dosa. Tidak ada dosa pada kamu. La junaha alaikum fima awrattum min khitbatin nisa. Tidak berdosa pada kamu jika kamu menggunakan bahasa kiasan untuk meminang wanita. Tak ada dosa kan. Contoh kita kata saya habis belajar ni saya nak menyunting awak lah kan contoh.
tak boleh cakap macam tu, dosa tau. Tak ada. Harus. Macam orang pergi pergi meminang lah. Dah tahu dah nak meminang, kenapa tak straight to the point ni cakap berlapis bunga-bunga kan. Tak ada masalah, itu haruslah. Harus atas seseorang tu. So bila tidak ada ayat yang menunjukkan wajib cakap berlapis atau direct ataupun tidak ada yang menegah daripada tak boleh buat, so adalah harus kepada manusia untuk melakukan sesuatu. So itu adalah hukum taklifi mengenai 5. Anda kena ingat 5 je. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Itu hukum taklifi. Kemudian hukum wada'i. Apa pula hukum wada'i? Hukum wada'i kita tengok pada perkataan wada'i itu. Wada'i daripada maksudnya ialah wada'a, letak. Iaitu hukum yang Allah letakkan, Allah jadikan sebagai hukum. Iaitu bila dia jadi hukum? Apabila dia berkait dengan sesuatu. Iaitu hukum tu dia terjadi. Dia bukan macam hukum taklifi. Taklifi dia ikut keadaan, dia ikut kemampuan manusia. Tapi hukum wada'i dia diletakkan oleh Allah, berdasarkan keadaan-keadaan yang berkait dengan sama ada sebab, syarat ataupun halangan. Maksudnya hukum tu wujud apabila ada sebab. Hukum tu wujud apabila ada syarat yang dipenuhi. Ataupun hukum tu wujud apabila ada halangan-halangan. Maksudnya dia berkait dengan 3 benda ni. 3 benda. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Cukup syarat, ada hukum. Tak cukup syarat, tak ada hukum. Ada halangan, ada hukum. Tak ada halangan, ada hukum lain pula. Macam tu. Maksudnya, hukum wada'i hukum yang disandarkan pada sesuatu sebab, syarat ataupun halangan. Dia tak kisah dari segi kemampuan. Hukum wada'i dia ada kaitan kemampuan. Tak? Contoh, wajib haji. Kita wajib pergi haji. Bagi umat Islam, salah satu daripada hukum Islam dia mesti pergi haji. Tak, hukum pergi haji adalah wajib. Kalau dia tak mampu, tak wajib. So di situ ada perbezaan antara wada'i dengan taklifi. Wada'i ada kemampuan ke tak ada kemampuan ke, hukum tetap ada. Tapi bagi hukum taklifi mesti ada kemampuan. Baru hukum tu ada. Baru hukum tu ada. Okey, tengok contoh. Contoh dia ada 2. Kalau anda tengok yang merah tu, itu adalah contoh-contoh bagi perkara yang dalam kemampuan manusia. Manusia mampu, ada hukum. Dengan ada sebab itulah ada syarat dan halangan. Bagi yang merah tu bukan dengan kemampuan manusia. Tak. Macam mencuri. Manusia mampulah buat mencuri. Ada yang takkan dia mencuri, dia tak mampu tak. Jadi hukum apa yang wujud dengan sebab? Adanya mencuri, dia menjadi penyebab kepada seseorang itu dipotong tangan jika disabitkan dia mencuri. Itu sebab hukum wada'i dia apa? Potong tangan. So hukum potong tangan adalah hukum yang berkait dengan sesuatu sebab. Seseorang itu diharuskan oleh syarah untuk dipotong tangannya oleh undang-undang apabila dia melakukan satu sebab yang mewajarkan tangannya dipotong, iaitu suatu harta orang lain. Dari segi hukum boleh dipindah milik kepada orang lain dengan sebab jual beli. Tak, kalau kata kita pergi beli satu laptop. Saya nak beli satu laptop, saya bayar 2,000 contoh, kan? Dengan sebab saya bayar 2,000, dari segi hukum laptop yang ada dalam cermin itu, yang cantik itu akan menjadi milik saya. Hukumnya berpindah milik pada saya. Janji saya bayarlah. Begitu. Begitu juga dari segi syarat. Apabila cukup syarat, iaitu 2 saksi bagi orang nak kahwin. 2 saksi adalah syarat sah akad nikah. Apabila dia nak nikah, dia ada 2 saksi. Apabila dia cukup 2 saksi, maka nikah dia sah. Tapi kalau saksi dia tak cukup, ada seorang je saksi, kondam pula tu, tak sah lah nikah. Tak sah. So hukum wada'i tidak akan muncul apabila tidak cukup. Begitu juga semalam kita bincangkan sesuatu yang tidak wajib boleh jadi wajib. Contohnya wudu. Kan? Mesti ada wudu. Mesti ada wudu. So seorang tu tanpa wudu, dari segi hukum wada'i tak sah solat.
pun solat dia tak sah jika dia tak ada wuduk. So berwuduk itu wajib. Mendapatkan air untuk wuduk itu wajib jika air dijual. Contohnya macam itulah, tapi wajib itu taklah sampai mencuri ya. Jangan curi air pula. Itulah yang seterusnya. Contohnya untuk dapat pusaka. Seorang yang menjadi anak, hubungan darah daging adalah merupakan sebab kepada dapat harta pusaka. Tetapi seorang yang darah daging itu, jika dia membunuh ayah atau ibu dia, pewaris dia, dia akan dihalang daripada mendapat harta pusaka. So, seorang anak yang bunuh ayah dia, contohnya, ataupun dia bunuh mak dia, supaya cepat mak dia atau ayah dia mati, supaya senang dia mewarisi harta pusaka cepat, lambat waktu ini mati, aku bunuhlah, contoh kan. So, dari segi hukum, dia dihalang daripada mewarisi harta pusaka. Walaupun dia kata, saya anak dia, takkan saya tak dapat harta pusaka. Betul. Tapi ada satu lagi nas, sumber dalil dalam hadis mengatakan, Al-Qatil la yarisu. Pembunuh la yarisu. Tidak mewarisi. Okay? Maka dikiaskan jugalah dengan hukum orang yang menerima wasiat. Jika diterima wasiat daripada seseorang, dia tengok nampaknya orang ni nak mati, aku nak dapat dah wasiat dia ni. So, dia pergi bunuh wasiat dia, dia akan dihalang. Nampak? Dari segi halangan. Manakala bagi hukum yang tidak ada tiada kemampuan, contohnya terbit anak bulan. Nah, orang sangat takut terbit anak bulan pada bulan Ramadan. Dah, tengok anak bulan. Janganlah terbit lagi anak bulan. Dah, besok tak nak puasa lagi ni. Lusa dah puasa, tak bersedia lagi. Tak, kita tak boleh halang anak bulan tu nak terbit. So, dengan sebab terbitnya anak bulan, nampaknya anak bulan apabila dilihat, maka wajib puasa. Boleh tak seorang yang dia nampak petang tu, okey petang tu 30 Syaban kita akan tengok anak bulan, dia pun nampak. Dia pun kata, tak nampak lah. Jadi kalau aku kata nampak, wajib puasa kan, dia pun cakap tak nampak. Bukan sebab dia cakap, bukan sebab dia cakap, dari hukum adalah wajib kata dia berpuasa. Even kalau kita katakan berlaku macam ni, satu negara tengok anak bulan, tapi semua tak nampak, dia seorang je nampak. Katakan, dia nampak memang real lah, bukan dia nampak atas masjid tu, atas masjid dekat anak bulan kadang-kadang kan. Dia nampak, tiba-tiba datang awan hitam tu. Lepas tu hujan ribut dan sebagainya. So tak nampak. Apa hukum dia seorang nampak anak bulan? Hukum dia wajib seorang puasa. Apa? Sebab ada hadis kan, ada ayat Quran yang kata syahida minkum wasyahra falyasum. Siapa yang menyaksikan antara kamu anak bulan, maka orang yang menyaksikan itu wajib puasa. Lepas tu kalau nak selamat, janganlah cuba-cuba tengok anak bulan. Biarlah kerajaan umumkan bahawa anak bulan kelihatan. So kita puasa sama-sama. Memang dari segi hukum. Kalau kata kalau macam tu tak samalah saya dengan kerajaan, tak apalah. Sebab perkara itu anda yang nampak. Berdasarkan nas, memang dia puasa. Begitu juga kalau raya, dia nampak anak bulan Syawal. Kerajaan tak nampak lagi. So esok diumumkan masa puasa. Dia dari segi hukum kata dia haram dia puasa sebab dia nampak. Boleh tak dia cetak surat khabar ke dia tulis di Facebook, saya nampak anak bulan. Kalau dia ni orang yang diberi kuasa untuk melihat anak bulan, tak apa, orang boleh percaya kan. Kalau dia seorang tak ni, so dia bagi hukum tu akan kena kat dia. Begitulah dengan sebab terbenamnya matahari masuknya waktu maghrib. So apa jadi masuk waktu maghrib? Kalau bulan puasa wajib tu dengan sebab sabit nasab dia akan mewarisi. Macam tadilah saya cerita kan, dengan sebab dia cerdik, dia balik, maka sah akad jual beli dia, akad nikah dia dan sebagainya lah. Orang tak balik boleh nikah, boleh tapi bagi jual beli kalau ikut mazhab Syafi'i dia ketat sikit. Dia mesti perempuan dia memayis lah. So akad-akad budak-budak kanak-kanak tidak sah. Orang gila, orang hilang akal, so tak perlu taklif. So janganlah kita jumpa orang gila ajak pergi solat Jumaat sebab di sana dia ada halangan. Itu jugalah waris, tak boleh terima wasiat. Sebab tu kalau anda tengok cerita cerita Piramli kan, 3 Abdul yang ayah dia wasiat pada anak dia, Abdul Wahid, Abdul Wahab, Abdul Wahab kan. Kalau tengok cerita tu salah dari segi hukum lah, bukan dari segi jalan cerita, dari segi hukum kan. Ayah dia mewasiat pada ni, mewasiat pada tu, tiba-tiba tak ada wasiat pada yang tu. Sebenarnya ayah tak perlu wasiat pada anak sebab anak automatik akan dapat harta pusaka. Sebab tu dari segi hukum, dari segi hadis, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat pada waris. Itu contoh kes yang cerita yang bertentangan dengan hukum wasiat lah. Tapi nak cerita sini, kalau seorang tu dia wasiat pada waris tak sah.
sebab dia bertentangan dengan hukum waris. Sebab waris ni dia akan dapat harta pusaka lagi, nak dapat wasiat lagi, tamaknya kan. So tidak adil lah kalau ikut undang-undang Malaysia, orang ni akan dihalang oleh Mahkamah Syariah daripada menerima tersebut. So inilah keadaan-keadaan ataupun penyebab-penyebab yang membawa kepada hukum wadai, iaitu mesti ada kait dengan sebab, mesti ada kait dengan syarat dan mesti ada kait dengan halangan. Apa dia sebab? Sebab ialah yang sesuatu yang syarak menjadikan petanda atas sesuatu yang lain yang menjadi akibat. Dia tanda. Maksudnya dia tanda apabila ada dia, ada akibat. Bila tak ada dia, tak ada akibat. Bila ada sebab, ada akibat. Akibatnya hukum lah. Apabila ada dia, contohnya tadi, apabila gelincirnya matahari, aqimis solah li duluki syams. Dirikan solat li duluki syams. Apabila gelincirnya matahari. Apa maksud dia? Maksudnya waktu zuhur. Kan, waktu zuhur adalah apabila matahari atas kepala kita ni sengit sedikit kan, sebelah mana? Sebelah barat kan, sebab dia terbit daripada timur. Dah. Apabila matahari gelincir sedikit. So, masa tu wajib solat zuhur. Wajib solat zuhur. Okay? Maksudnya gelincir je matahari, masuk solat zuhur. Ataupun yang tadi saya kata, faman syahidah minkum asyhara falyasum. Dengan sebab dia nampak anak bulan, dia wajib puasa. Faman syahidah, maka sesiapa yang syahidah, menyaksikan, minkum, daripada kamu asyhara, anak bulan, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Falyasum tu ayat perintah tu, ayat perintah yang mengatakan wajib dia berpuasa. So ada sebab, ada akibat. Dengan sebab dia matahari, dengan sebab dia saksi anak bulan, dengan sebab dia nikah, dia wajib tanggung nafkah isterinya. Contoh. Dengan sebab dia baligh, wajib solat. Dengan sebab dia suci daripada haid, dia wajib mandi, wajib. Boleh tak dia suci haid, dia kata tak naklah mandi wajib, selalu mandi. Malah mandi kali ni. Boleh tak? Tak boleh. Sebab ada sebab. Ada sebab. Dengan sebab anda daftar jadi untuk usul saya, anda wajib datang kelas. Itu sebablah tu. Dengan sebab mak ayah anda bayar yuran, anda wajib belajar. Adakah kita kata, saya belajar ni harus saja, bukan wajib. Siapa kata? Dah bayar yuran ribu-ribu membina hutang tu melalui PTPTN. Sebenarnya di situ ada tanggungan, ada tanggungjawab, ada amanah. Sebab itu, apa hukum belajar, apa hukum hadir kuliah sebenarnya wajib. Dia bukan sunat, melainkanlah awak minta izin, mak. Petang ni saya tak mau, saya minta izin tak datang kelas lah sebab ada satu cerita sedap petang ni kat TV. Contoh, mak awak kata, okey, mak benarkan. Okey lah. Bila fund money, funder kata okey lah. Tapi dari segi hukum dia wajib lah. Okey. Tidak mengikat. Contohnya, ini saya nak bagi contoh lah. Ada satu keadaan hukum dia sama ada mengikat atau mengikat. Contohnya gini. Adakah seorang itu bertanggungjawab apabila contohnya dia gali lubang? Dia gali lubang, dia buat telaga. Dia buat telaga, gali lubang, kemudian dah nak siap lah tu, isteri dia panggil, bang, cepat bang, ni ada goreng pisang dengan sirap ais. Sedap dia kata kan, tengah peluh-peluh gali lubang ni, pergi kena goreng pisang, sirap ais, sedap. So dia pun tinggal lubang dia pergi. Tiba-tiba ada orang lalu. Orang buta contohnya ke, budak-budak lalu, main basikal pun terjatuh dalam lubang telaga tu, tergelam dia mati. Kesalahan dia tidak tutup ataupun dia tak pagar lubang tu kan, dia tak pagar. Dia biar macam tu saja lubang tu sampai orang. Adakah dia dengan sebab dia tidak tutup lubang tu, dia tak pagar lubang tu, dia bertanggungjawab dalam kes kematian itu? Ya, dia bertanggungjawab. Di sinilah kita lihat sebab itu memainkan peranan yang membina hukum ataupun meletak satu hukum pada dia, iaitu dia bersalah. Dia bersalah secara secara tidak sengaja lah. Takkan dia sengaja. Macam mana kita nak tahu sengaja tak sengaja? Niat lah, niat. Kalau dia niat dia tak tutup dalam hati dia, kita nak tutup lah, nanti senang orang lalu boleh mati. Itu sengaja lah. Tapi kalau dia tak niat, kematian yang tidak sengaja lah. Macam juga kita tengok kes jenayah kan. Kalau dia tikam orang tu di dada. Dia tikam di dada dengan pisau. Tikam.
ataupun dia tikam dengan pedang di dada, di dekat jantung tu dia tikam. Dalam macam mahkamah dia kata, Tuan Yang Arif, tak sengaja lah tikam kat jantung saya, mana bukan saya nak bunuh dia, saya tikam bukan niat untuk mati, untuk mematikan dia, bukan. Tak. Tak logik. Sebab perbuatan itu menggambarkan niat kat situ. Kat situ menggambarkan niat. So kalau dia tikam dekat telinga, putus telinga, mati. Boleh tak kita kata sengaja membunuh? Tidak. Sebab telinga tempat yang bukan biasanya mematikan. Di situlah sebab memainkan peranan pada perbuatan juga. Kenakan ni mungkin kalau saya nak contoh pada binatang lah. Dia bela-bela dengan sebab dia tak ikat binatang dia, lembu dia makan orang lain punya. Kan? Dia makan pisang orang ke. Boleh tak orang nak saman dia? Boleh. Dengan sebab dia tak ikat. Boleh tak nak saman pekebun? Boleh juga sebab dia tak pagar. So di situlah wujudnya apa ni panggil tanggungjawab. Sama ada tanggungjawab jenayah ataupun tanggungjawab kerana cuai. Okey? Terus itu dari segi dia membina hukum wada' ain. Dan saya bagi contoh ni. Dengan sebab balik dia wajib buat apa? Dengan sebab kahwin dia wajib apa? Dengan sebab dia jadi pemimpin dia jadi kena buat apa? Dengan sebab jenayah dia kena hukum. So apabila ada saja sebab, ada akibat. Sama ada akibat itu bersifat ibadat, akibat itu bersifat muamalat, akibat itu bersifat sosial, bersifat politik. Hukum itu adalah muncul dengan sebab yang diletakkan oleh syarak tadi. Ini kita kata hukum wada'i lah. Kemudian syarat pula. Apabila ada syarat ataupun sempurna syarat, maka adalah hukum. Iaitu apa dia syarat itu? Sesuatu yang ada atau tiada bergantung padanya. Maknanya hukum wada'i bergantung pada syarat. Apabila adanya syarat, adanya masyhur. Adanya syarat, ada sesuatu yang masyhur ni bermaksud sesuatu yang disyaratkan. Apabila tak ada syarat, tak adalah sesuatu yang disyaratkan itu. Tetapi apabila ada sesuatu yang disyaratkan itu, tidak mesti ada perbuatan yang kita syaratkan itu. Contohnya talak. Seorang yang nak mentalakkan isterinya, seorang yang nak menceraikan isterinya, apa syarat dia? Dia mesti kahwin. Tak? Boleh tak kalau seorang itu dia bercinta dua orang, dia tak puas hati dekat girlfriend dia kata aku cerai kau talak satu. Jatuh tak? Tak jatuh. Sampai sudah tak jatuh kan? Ataupun dia nak marah kat isterinya kat rumah, dia keluar rumah dia pergi rumah sebelah, dia isteri jiran dia. Jatuh tak talak? Tak jatuh sebab isteri jiran dia bukan isteri dia. So, syarat pada talak mestilah dalam ikatan perkahwinan. Tetapi bila dia kahwin, kata, dulu masa saya kahwin dengan awak, saya bercinta nak cerai awak. So, kita kahwin ni, saya cerai lah awak. Boleh tak? Tak mestilah cerai. Dia memang boleh cerai isteri dia, tetapi cerai ni mesti adalah sebab. Takkanlah saja nak main cerai, tolak cerai, rojok, apa semua. Itu maksudnya. So, syarat ni bermaksud sesuatu yang ada atau tak ada hukum bergantung padanya. Kalau dia komplit syarat, hukum tu terjadilah. Contoh tadi ialah contohnya kahwin. Dengan sebab dia kahwin, dia wajib dengan sebab adanya saksi, sebab kita bincang syarat ni kan. Dengan syarat apabila dia memenuhi syarat dua saksi, maka kahwin dia sah. Jika kahwin saksi tak cukup, kahwin dia tak sah. Nampak itu adalah syarat. Begitu juga wuduk. Untuk solat, syarat dia mesti ada wuduk. Jika dia solat tanpa wuduk, solat dia tidak sah. Tapi dengan wuduk tak mesti dia solat. Mungkin dia nak baca Quran, dia nak iktikaf, dia nak belajar. Tak ada masalah. Tapi syarat untuk sah solat mesti ada wuduk. Itu syarat. Syarat ni terbagi pada dua pula, iaitu syarat nafas dengan syarat tak nafas. Apa maksud nafas? Nafas ni bukan nafas, bukan bernafas. Itu bernafas. Nafas bermaksud yang boleh dilaksanakan ataupun boleh dikuatkuasakan. Itu nafas. Iaitu, apa maksud nafas yang boleh dilaksanakan itu? Iaitu syarat yang dapat menyempurnakan sebab. Dia menyempurnakan sebab. Contoh lain saya bagi ialah kisos. Hukuman kisos, hukuman balas. Kisos dijalankan ataupun dikuatkuasakan
Dengan sebab seseorang itu membunuh dengan syarat sengaja. Apabila seorang itu bunuh seseorang itu dengan sengaja, maka hukuman kisos boleh dilaksanakan. Katanya dia akan dihukum balas. Itu kita panggil syarat nafas. Begitu juga seorang suami, dia cerai isterinya. Suami dia cerai isterinya oleh kerana isterinya itu dalam tempoh perkahwinan dia, dan dengan sebab dia yang melafazkan talak, maka syarat talak itu nafas. Talak itu berfungsi. Itu syarat dia nafas. Sekalipun isteri dia itu dalam keadaan haid. Ya, contohnya ada seorang perempuan yang kata, tak sahlah kalau dia talak saya ketika keadaan haid. Tak, talak ketika haid sah. Tapi berdosa. Suami yang talakkan isteri ketika haid berdosa. Tapi sah. Itu sah, tetap sah tetapi berdosa. Macam juga kalau kita beli apa? Kita beli sesuatu barang yang kita tipu. Bukan kita lah orang lain. Dia pula kena. Orang tu tipu. Dia kata contohnya, dia kata, oh ni dia jual kat kita jam lah. Jam. Ni jam asli ni, original ni. Daripada Jepun contohnya. Padahal daripada Thailand tak. Harga asal 200 ni. Kita pun percayalah 200. Padahal harga dia RM2 je. So kita belilah dengan harga 200. Sebab beli tu sah kan? Tapi berdosa. Kau nampak kan? Beli tu sah. Tetapi penjual itu berdosa kerana menipu. Itu syarat yang nafas. Manakala syarat yang tidak nafas pula ialah syarat yang tidak menyempurnakan sebab. Macam saya kata tadilah, cerai bukan akad perkahwinan. Dia tak kahwin tapi dia jatuhkan talak. So tak jatuh tak nafas lah, kita kata tak nafas. Tak terlaksana hukum tu. Ataupun tadi dia solat tapi tak ambil wudu. Tak nafas juga. So solat dia tak sah. Itu dia nafas. Okay? Ataupun seorang wanita dia minta dengan isterinya dia nafkah. Dengan isterinya pula. Dengan power dia. Dia kata, awak sejak jadi power saya, dia tak kahwin lagi. Awak sejak jadi power saya tak pernah bayar nafkah. Mana ada nafkah bagi orang yang bercinta kan? So syarat itu tidak nafas. So boleh boleh bezakan antara syarat nafas dengan syarat yang tidak nafas. Ini juga pula adalah beza syarat dengan rukun. Kalau kita belajar dalam fiqah, apabila sebut syarat ini adalah sesuatu yang di luar hakikat sesuatu. Contohnya syarat sah solat, iaitu bersuci. Itu di luar. Dia berbeza dengan rukun. Rukun ni yang dalam ibadat tu. Contoh rukun solat adalah rukun ni sesuatu yang berada ataupun kita kata jual beli. Rukun jual beli mesti ada penjual, pembeli. Mesti ada barang, mesti ada harga, mesti ada sirah contoh. Tapi syarat dia mesti mesti something yang di luar lagi, iaitu contohnya adalah tidak melibatkan najis. Syarat dia, syarat sah jual beli mesti tidak najis, mesti tidak ada apa lagi. Tidak najis, tidak benda yang kotor, kan, jual benda yang kotor yang tak ada nilai. Tidak. So itu beza dari segi istilah lah, syarat untuk apa. Kemudian pembahagian syarat pula kita boleh bagi pada dua, iaitu syarat syar'i dan syarat ja'ali. Apa dia syarat syar'i? Syar'i ni bermaksud syarat lah yang ditetapkan oleh hukum. Yang ditetapkan oleh hukum, apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, itu kita panggil syarat yang ditetapkan oleh nas. Contohnya 2 saksi dalam akad nikah. Syarat yang ditetapkan oleh syarat ni tak boleh ubah. Contohnya 2 saksi dalam akad nikah. Kita tak boleh kata zaman moden ni tukarlah 2 saksi jadi 1 saksi pun tak apalah, ataupun tak payah saksi. Saya nak kahwin satu saksi tapi dipasang pasang video cam. Untuk dia buat live Facebook. So tak perlulah, tak perlu, tak sah. Dia kena juga ada dua saksi. Kalau syarat ja'ali pula ialah syarat yang ditetapkan oleh manusia. Syarat ja'ali ni dia tak mesti sabit dalam nas syarat. Dia tak mesti ada dalam Al-Quran, dia tak mesti ada dalam hadis. Iaitu syarat yang dibuat oleh manusia. Tetapi dia berkait dengan hukum syarat. Sebab kita masih bincang dalam ilmu fiqh ataupun ilmu usul fiqh. Contoh ta'liq dalam talak, iaitu dia meletakkan ta'liq. Ta'liq ni apa dia? Sandaran, kan? Contoh dia kata kalau awak masak nasi hangit, jatuh talak 1.
Masuk masak nasi sampai hangit jatuh talak satu. Sebab isteri dia memang suka masak nasi hangit. Sebab dia kata sedap. Bau dia wangi. Tak payah beli beras wangi bang. Kita masak nasi hangit je cukup wangi. Boleh makan. Dah suami dia bengang nasi makan nasi hangit je. Dia pun bagi taklid kat sini. Kau masak lagi sekali nasi hangit. Abang jatuhkan talak satu. So, nasi hangit ni dia dicipta oleh manusia, dia ditetapkan oleh manusia kan. Ataupun suami dia kata kalau hujan petang ni, hujan memang tak buat tapi dia tetapkan tu. Kalau hujan petang ni jatuh talak satu. Kalau kereta abang tak boleh start esok pagi jatuh talak satu. Dia jenis goyang dah ni kan. Tapi isunya jatuh tak talak? Jatuh. Isunya jatuh. Walaupun ditetapkan oleh manusia, sebab dia adalah di bawah kuasa lelaki. Tapi lelaki suami tu mestilah siuman lah. Kalau suami gila taklah kan. Suami gila taklah. Tapi kalau suami siuman, apa pun syarat dia yang munasabah, maka jatuh talak. Kita panggil itu cerai taklid. Dan syarat ini apabila diakui ada syarat akan menjadi syarat yang syar'i. Maka hukum tadi kalau dia kata jatuh turunnya hujan ataupun nasi angin itu berlaku lagi, maka jatuh talak. Jatuh talak. Walaupun kita kata, oh ini walaupun ditetapkan oleh manusia, ya betul. Walaupun ditetapkan. Kemudian apa pula halangan? Halangan ialah sesuatu yang wujud akan meniadakan hukum ataupun membatalkan sebab. Sebenarnya dah ada hukum asal. Ada hukum apabila ada sebab ada hukum. Kan contohnya ada sebab dengan oleh sebab seseorang itu anak kepada si fulan, maka apabila mati si fulan itu anak itu akan mewarisi. Kan? Tetapi apabila adanya halangan dia akan membatalkan sebab itu. Itu sesuatu yang dengan wujudnya akan menandakan hukum ataupun membatalkan sebab. Kata tadilah oleh sebab dia bunuh ayah dia, dia tak dapat sesuatu. Oleh sebab dia bunuh pewasiat dia yang mewasiatkan harta pada dia, dia tak dapat kuasa. So halangan adalah sesuatu yang datangnya dia maka dia menafikan hukum. Dia meniadakan hukum. Macam wanita juga. Wanita katakan dia puasa. Hari tu dia bangun sahur. Pukul 5 pagi dia bangun sahur kan. Dia masak nasi, dia buat lauk, dia makan sahur dengan suami dia. Tiba-tiba pukul 7 pagi datang air merah itu. Datang bendera merah itu. Haid lah. No? Datang haid. Boleh tak lagi dia puasa? Tak boleh. Itu adalah halangan. So halangan itu dia akan menafikan sebab. Dengan sebab ni wanita tu dia puasa sebab dia balik, dia dah sampai umur, kan? Dah bulan Ramadan. So dengan sebab wajib bagi dia puasa, dia puasa. Tapi apabila datangnya halangan, contohnya dengan sebab datangnya haid pada pukul 7 pagi, maka wajib dia berbuka. Tak boleh dia puasa. Itu kita kata halangan. Itu contoh halangan lain lah. Tapi Alhamdulillah lah kalau halangan tu datang pukul 7 pagi kan. Kalau halangan tu datang pukul 7 petang, kesianlah dia. Dah puasa dekat berapa jam dah kan. Dekat 8 jam, 10 jam. Sahur elok pukul 5 pagi. Masak pukul 5 petang tu masak. Pukul 6 okey lagi susun lauk nak makan buka puasa. Pukul 7 tiba-tiba 7 petang maghrib 7 suku. Pukul 7 petang dia pun datang halangan. Yang ni lah wanita datang menjerit lah no. Kecewa. Tapi bagi saya jangan kecewa. Sebenarnya di sana ada pahala. No? Sebab tu bagi wanita, kalau isteri saya pun pernah jadi lagu tu, reda lah. Itu Allah punya kuasa lah, takdir dan segalanya kan. Tetapi kita kena yakin di sana ada pahala. Walaupun bukan pahala yang kita kata kita kena ganti lagi puasa tu. Memang kita kena gantilah kan. Tapi anda kena yakinlah Allah itu Maha Pengasih, Pemurah dan Penyayang. Yakin di sana ada pahala. So jangan risau. Okey, halangan ini kita boleh kait dengan satu sabda Rasulullah SAW. Apa ni? Saya tertutup ni. Ni Rufi'al Qalam an Salas. Diangkat panel itu daripada 3 golongan. Diangkat panel ni bermaksud tiada catatan ataupun tiada tanggungjawab ataupun tiada taklif. Tiada beban ke atas manusia itu dalam 3 golongan. Iaitu pertama as-sabi. Anis sabi hatta yablu. Dari seorang kanak-kanak sehinggalah dia balik. Maksudnya kalau budak-budak dia tak ada taklif. Kedua, orang tidur. Wa anin na'im hatta yastaikis. Orang tidur dia tidak menanggung
dosa, dia tidak tanggung beban. Dosa macam mana? Kalau tengah tidur tiba-tiba dia apa? Dia membunuh. Tak ada kok orang tidur membunuh kan. So dia tak berdosa lah. Ataupun mudah cerita orang tidur ni dia terbabas tidur. Contohnya dia tidur pukul 12 tengah malam ataupun pukul 2 pagi dia tidur lewat sebab buat assignment kan. Anda buat tak lagi assignment saya pukul 2 pagi dia tidur buat assignment, malam bangun pukul 8 pagi. Dengan syarat tak ada handphone, tak ada, dia memang tak sedar ataupun dia buat apa alarm tu tapi tak ada orang kejut. Bukan tak ada orang kejut, tak sedar, tiba-tiba bangun pukul 8. Bagi orang ini dia dimaafkan. Jadi subuh dia bila dia bangun tu lah. Dia sembahyang subuh juga jangan tak solat. Ini bagi halangan kata orang tidur. Yang ketiga adalah orang yang gila, majnun. Wa anil majnun hatta yufik. Daripada orang gila sehinggalah dia sedar. So gila adalah juga halangan. So ada 3 golongan lah kanak-kanak. Kanak-kanak dia boleh buat apa no? So janganlah paksa dia solat. Budak umur 2 tahun, dek bangun dek solat dek. Janganlah kan. Orang gila pun tengok dia mandi tepi jalan bogel, janganlah pergi marah dia. Dia memang cuma halau lah dia mandi, pergilah bogel tempat lain. Contohlah orang gila ni macam mana dia boleh buat tak. Cuma kita orang gila ni kalau dia membunuh orang sihat, tu bahaya. Tu ke siapa yang ada waris-waris yang tak sihat tu, yang perlu makan pil, tak makan pil tu, kalau boleh cuba pantau lah sebab bahaya. Sebab dia orang ni tidak menanggung beban jenayah kalau dia buat jenayah. So dia akan bebas. Macam kat Kedah kan, minggu lepas ke yang dia sembelih anak dia tu. Tu satu tragis lah kepada kita. Okey, halangan ada pelbagai bentuk lah. Dia ada halangan selamanya, halangan sementara, halangan memulakan, halangan untuk meneruskan dan halangan untuk memula-meneruskan. Contohnya kahwin mahram. Kalau sesiapa yang kahwin mahram, bukan kat sini lah, kat lain. Dia kahwin adik-beradik, dia tak sedar. Contohnya dia tak sedar, dia dah kahwin dah. Kerana mungkin terpisah masa kecil, ayah dia bercerai, so ayah bela kakak, mak bela adik lelaki contoh kan. So oleh kerana chemistry antara keluarga ni, dia orang jumpa dekat USM, jadi sayang. Bila sayang jadi kasih, bila kasih jadi cinta, maka berkahwinlah dua. Bila dah kahwin baru tahu. Sebab masa kahwin ayah dia tak datang, mak dia tak datang. Baik ni kahwin macam ni lah. Contoh sajalah. Mak ayah tak tahu, jadi tak tahu sebab diuruskan oleh datuk ataupun pak saudara saja. Tiba-tiba selepas kahwin 5 tahun. Wah gila 5 tahun anak dapat 2 dah. Baru tahu rupanya mereka adik-beradik. Apa hukum dia? Hukum dia kena pisahkan. Kena pisahkan. Kita tak boleh kata, alamak kami dah ada 2 anak dah. Dah 5 tahun kahwin. Halal lah. Ya, okey lah. Kami teruskan. Tidak ada. Dalam hukum Islam, apabila jelas perkahwinan tidak sah, dia akan automatik dipisahkan. Cuma anak boleh ban. Anak boleh ban kerana dia adalah satu perkahwinan yang tidak tahulah. Kerana kekhilafan. So begitu juga kerana susuan. Boleh pula. Boleh dipisah. Hendaklah dipisahkan. Kalau halangan sementara ni, kalau contohnya kahwin dengan himpun ni kan. Himpun anak saudara dengan mak saudara ataupun himpun adik. Dah kahwin dengan adik, nak kahwin dengan kakak. Buat poligami. So tak boleh kita cerai salah seorang. Begitu untuk mulakan contohnya halangan kerana haid yang saya cerita tadi ataupun kerana mafkud, meneruskan. Mafkud ni maksud orang hilang. Orang hilang kalau dia pergi ke laut hilang kan. 3 bulan tak balik, 6 bulan tak balik, setahun nak balik. So kita kata mati dah pakcik ni. So anak-anak isteri yang bahagi harta dia. Bahagi harta sebab dengan anggapan ayah dia mati. So tiba-tiba balik. Ayah dia balik, rupanya ayah dia dipukul ombak terus hanyut ke Phuket. Di Phuket dia duduk kat sana jual kelapa dulu, kemudian baru balik contoh. So bila balik tu halangan untuk meneruskan. Maksudnya kalau harta pusaka yang telah diambil kena bagi balik lah. Jangan kata, ayah, minta maaf, saya dah ambil kereta ayah. Ayah tak boleh ambil balik. Tak ada lah. Kalau duit dalam akaun dia ada 10,000, ayah saya dah ambil dah 10,000 tu. Ayah tak boleh dah ambil sebab ayah hilang. Tak ada. Dia kena kembalikan. Begitulah halangan seterusnya adalah ihram lah. Orang yang dalam ihram haji nak nikah tak boleh, nak tu kena tunggulah. So sabar sat, itulah bentuk-bentuk halangan yang dihalang kepada manusia.
So saya ingat saya kena berhenti kat sini kot kita sambung workshop Azimah untuk next. So itu saja untuk petang ni. So selamat semuanya. Kalau boleh minggu depan minggu depan kita dah ada tutorial yang pertama. So kalau boleh anda masuk ikut kelas tutorial tu, saya tak tengok lagi dalam e-learning yang mana penuh, yang mana tak penuh. Okey, katakanlah anda ada kursus-kursus dalam tutorial, ada kumpulan-kumpulan yang tutorial tu yang anda tak dapat masuk kan. Sebab saya memang saya letak dia punya maksimum 35. Tapi kalau anda tak ada, anda ada kelas tu saja, anda boleh. Bagi saya anda masuk saja pada petang itu. Nanti saya akan bagi link untuk tutorial petang tu. Maka anda masuk saja link bagi kelas yang anda free. Anda tak clash di mana-mana, anda masuk petang. Nah, okey, bagi saya tak ada masalah. Cuma janganlah nanti jumlahnya sampai 50, nanti susah kita nak buat. Kan? Okey, itu saja yang kita dapat berkongsi pada petang ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Semoga kita semua dikurniakan oleh Allah SWT dengan kesihatan sepanjang wabak penularan coronavirus ni. Semoga kita semua selamat, insyaAllah. Dan semoga semuanya akan kembali seperti sedianya lah selepas ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat